dengan limpah rahmatnya, dengan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, kelapangan yang telah pun kita nikmati selama ini adalah sebagai tanda kita diberikan rahmat oleh Allah SWT. Oleh kerana itu kita mestilah mengucap syukur kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan berusaha meninggalkan segala larangan. Itulah pengertian syukur yang sebenar-benarnya. Malam ini insya-Allah kita akan membaca surah yang terakhir katanya. Yang saya sebut dulu dah baca dah. Dulu macam tak berapa puas lagi baca. Ringkas sangat ya. Iaitu surah Ad-Duha. Kalau nak dikira daripada surah yang pendek kita baca dulu, ada berapa surah? Daripada surah yang ke-114 sampai surah Ad-Duha, iaitu surah yang ke-93. 114 tolak 93, berapa surah? Saya memang lambat matematik ni. Itulah banyak surah. Tak apalah saya bilang. Bermula daripada surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kawthar, Al-Ma'un, Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr wal-Asr, At-Takasur, Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bainah, yang panjang sikit, Al-Bainah, Al-Qadar, Al-Alaq, Ad-Din, Asy-Syarh, Al-Nashrah, dan Ad-Duha malam ini yang terakhir. Lepas tu kita baca bab lain lah. Habis tafsir ni. Surah Ad-Duha ialah surah yang ke-93 daripada 114 surah. Dan menjadi surah orang khatam Quran. Bila khatam Quran mula dengan Ad-Duha. Saya pun tak tahu kenapa daripada Ad-Duha yang dan juga dinamakan sebagai ayat-ayat lazim. Lazim maknanya ayat-ayat yang menjadi kebiasaan kita baca. Sepatutnya kita ni dah tak hafiz Quran. Anak-anak kita hafiz Quran dah 30 juzuk dihafaz. Kita dari Ad-Duha sampai ke 114 menjadilah. Tak boleh juga bukan lagi kita. Dah 60 tahun ni tak hafal ke. 60 tahun dah. Jadi surah-surah yang menjadi lazim, kelaziman kita membaca ni, yang selalunya kita baca dalam solat ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, Ad-Duha, Al-Nashrah dan sebagainya ini yang sepatutnya lah kita dapat menghafalnya. Apatah lagi kalau kita boleh menghafal surah Al-Bainah yang panjang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Panjanglah sikit. Kalau hafal yang itu maknanya dari Ad-Duha sampai ujung tu hafal lah. Kalau tak hafal itu bagi. Jadi malam ini saya lebih kepada tafsirannya. Kita baca dulu surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر La ilaha illallah wallahu akbar itu tak masuk ayat kan? Itu ada sandarannya ulama-ulama kita dulu mengakhiri menselangi di antara surah Ad-Duha dengan surah-surah yang lazim-lazim ni dengan la ilaha illallah wallahu akbar ataupun Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Ada sandarannya. Insya-Allah nanti kita bincangkan kenapa ada Allahu akbar dan tidak masuk dalam ayat. Surah Ad-Duha iaitu surah yang ke-93 mengandungi 11 ayat. Tadi kita baca dan waqaf mengikut ayat. Wad-duha berhenti. Wal-laili idza saja berhenti. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala berhenti. Satu. Sampailah 11 ayat. Kalau baca wasal pun boleh, tidak menjadi kesalahan. Cuma cantiknya baca secara satu persatu. Kerana itulah yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalkan jangan berhenti di tempat-tempat yang sepatutnya jangan berhenti. Ini ada tanda dalam alif ni. Misalnya lah, Bismillahirrahmanirrahim, Wad-duha wal-laili idza saja. Berhenti lepas tu, tak sambung lah. Ini jangan. Tidak beradab dengan surah, tidak beradab dengan Al-Quran dan tidak beradab dengan surah Ad-Duha. Ada tanda dalam alif ni kan? Wad-duha ada dalam alif. Cik. Maknanya la waqaf. Terus. Jadi kena sambung ke? Kena teruskanlah sampai habis. Itu di antara maksud yang tanda-tanda waqaf pada lam alif ci itu. Pada ayat ketiga tu ada qaf lam ya ci juga. Menunjukkan situ waqaf lebih aula. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Janganlah terus
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu. Kurang beradab lah. Tapi ada juga qari-qari kita yang napasnya panjang. Oleh satu napas ni, dari wadduha sampai hadis ni satu napas. Berapa minit? Ada, tapi bukan qari-qari Malaysia. Qari-qari Malaysia tak ada teknik simpan nafas ni. Jadi kalau qari-qari seperti qari Muammar, Pak Muhajir, siapa lagi, Jumaidi, itu di antara qari-qari yang nafas mereka panjang-panjang. Dan kita tak tahulah tujuan kenapa baca terus tu kan. Tapi di antara yang kita dapat rasa dari bacaan yang begitu panjang itu ialah kenikmatan suara dan lagu dia dibaca dengan begitu tertib. Tertib bacaannya. Daripada bismillah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang pendek-pendek, yang panjang-panjang, yang 5 harakat, yang 6 harakat, wa wajadaka dhal 6 harakat, sampai hadis satu napas saja. Dengan napasnya yang panjang, dengan suaranya yang lunak, dengan lagunya yang merdu, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Qari-qari Mesir pun ada juga. Qari Mesir pun ada juga yang mempunyai kehebatan dan suara napas yang panjang. Setakat ini di Malaysia tak jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi yang berkembang begitu. Kembali kepada surah Ad-Duha tadi. Kita lihat pengertiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Waw menunjukkan waw qasam. Waw bermakna sumpah. Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu pagi. Waktu duha, terjemah pun duha juga. Sebab nak terjemahkan pagi itu tepat ke tidak? Yang dikatakan pagi itu dari mana ke mana? Ada yang kata dari terbit fajar sampailah tengah hari, pagilah tu. Ada yang kata, yang dikatakan waktu pagi itu dari terbit matahari sampai segalak. Segalak tu lebih kurang dalam jam 8 ke 8.30 lah. Kalau ukur galah dulu, galah kayak kelapa. Itu ya, kita tahu pengertian bahasa Melayu yang segalak tu. Jadi ukur galah tu gitulah, lebih kurang dalam 8.30 pagi. Itu yang dikatakan pagi. Ada yang memberi pengertian itu. Apapun, Allah bersumpah dengan wadduha ni menunjukkan bahawa waktu pagi itu ada kepentingan dan hikmahnya yang sangat besar, yang sangat penting. Kita terjemah ni. Wal laili idza saja, dan demi malam. Wal lail, demi malam. Idza saja, apabila telah sunyi. Terjemah sunyi sini. Ada yang terjemah apabila dia telah gelap, bila dia menyelinap. Macam-macam lah. Apapun yang dimaksudkan saja ini ialah sudah sunyi. Bila gelap tu kan sunyi bandar, tak sunyi pun. Tapi umumnya begitulah. Bila malam, semuanya akan jadi gelap dan sunyi. Ini kenapa Allah bersumpah begitu? Tentulah ada hikmat dan kepentingannya juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma yang masuk pada fi'il madhi, cerita sikit ya. Wadda'a ni fi'il madhi past tense. Telah meninggalkan engkau. Ka makna engkau. Ma tu maksud makna tidak. Biasa kita tahu bahasa Arab ni la, tidak kan? La maknanya tidak. Tapi la tu biasa masuk kepada kata nama. La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah, melainkan Allah.
tidak ada Tuhan. Tak bolehlah ma ilaha illallah, tak boleh. Itu bahasa Arab punya kaidah. Jadi ma yang masuk pada fi'il madhi di sini maknanya tidak. Ma itu maksud tidak. Tidaklah Tuhan engkau, Rabbuka, Tuhan engkau ya Muhammad, meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Wa ma qala, dan Allah juga tidak. Ma itu maknanya tidak juga. Tidak qala, memarahi engkau, marah atau benci pada engkau. Kenapa? Nanti kena tengok tafsir, tengok terjemah ni memang tak faham. Kalau baca terjemah tak faham gitu. Oleh kerana itu memerlukan kepada tafsir. Siapa yang boleh mentafsir ni? Tentulah ulama-ulama yang pakar dalam bidang bahasa, dalam bidang hadis, dan juga bidang-bidang yang lain. Barulah berkemampuan untuk menguraikan ayat-ayat ini. Kita ni hanya membaca saja kan, membaca tafsiran orang. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan bagi yang akhir sekali itu adalah lebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada yang dulu. Kemudian lebih baik daripada yang dulu, ataupun yang akhirat itu lebih baik daripada yang dulu, dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya kelak yu'tika, diberikan kepada Tuhan engkau akan memberikan kamu, fatarda, oleh kerana Allah memberikan kepada kamu, fatarda, hendaklah kamu rida, patuh, rela, syukur, kamu puas. Di sini tu dia puas saja. Mungkin bahasa Indonesia begitu, kita terjemahkan dengan tarda, maknanya rida, kamu rida. Apa yang Tuhan berikan kepada kamu ya Muhammad, hendaklah kamu rida, puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ataupun apakah di sini terjemah. Kalau kita tengok di sini bukankah, apakah tidak yajidka, dia yakni Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu yatiman, dulunya anak yatim, fa'awa, lalu dia yakni Allah melindungimu. Dulunya Nabi Muhammad SAW itu anak yatim, kemudian Allah jaga keyatiman dia tu sehinggalah sampai dia dewasa dan akhirnya diutus oleh Allah menjadi rasul. Itu maksud alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan juga Allah mendapati engkau sebelum ini dhallan. Dhallan ni tercari-cari. Asal makna dhallan ni sesat. Ya, di sini terjemahkan bingung. Bingung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jangan jadi golongan orang-orang yang bingung-bingung, orang-orang yang sesat, waladdallin. Jadi, dan Allah mendapati kamu sebelum ini dhallan, lalu Allah fahada, Allah memberi petunjuk. Maksudnya kan sebelum ini Nabi Muhammad SAW belum dapat wahyu lagi, dia masih tercari-cari lagi. Oleh kerana itu dia berfikir tentang kaumnya, yang kenapa kaumnya jadi menyembah berhala, kenapa kaumnya berbunuh-bunuhan, kenapa kaumnya perang-perang di antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, yang akhirnya Nabi bermuslah kan? Itu yang bermuslah tu. Dia tak mau dengan suasana yang seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala fahada. Wa wajadaka ilam fa'aghna, dan Allah dapati engkau juga ilan, miskin. Maknanya meminta, memintalah, miskin. Fa'aghna, lalu Allah berikan kecukupan. Fa'aghna, kaya, makna kaya, makna aghna. Di sini diterjemahkan berkecukupan. Sebelumnya tak cukup, sekarang sudah cukup. Itu satu pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Lalu fa'ammal yatima fala taqhar, maka adapun, bila amma ni selalu terjemahan dulu adapun. Fa'ammal yatim, ya, tentang, sekarang ni tentang anak-anak yatim tu, fala taqhar, maka jangan kamu paksa. Taqhar, jangan kamu hina. Jangan kamu paksa di sini terjemahan. Jangan kamu hina dia. Anak yatim jangan dihina, jangan dibiarkan. Dalam surah itu ada juga. Dalam Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada juga. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun, yaitu tentang orang-orang yang meminta-minta. Sa'il, was-sa'ilin, kan? Sa'ilin, orang-orang yang meminta. Macam-macam lah orang minta. Minta sedekah ke, minta derma ke, ataupun dia miskin ke, minta pula. Dah lah miskin, minta lagi, dua tu. Dia miskin, anak yatim pula, meminta pula. Ataupun dia kaya tapi minta juga. Pun kita kena tengok. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan fala tanhar, jangan kamu herdik. Herdik ni kita kata tengking lah, kan? Jangan kita tengking. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini semua ayat-ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni secara khusus. Tapi aplikasinya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setelah semua ayat ini tadi, akhirnya ditutup dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhan engkau wahai Muhammad, fahaddits, hendaklah kamu ceritakan. Fahaddits ni memang maknanya ceritakan, tapi ceritakan pada dekat mulut kita yang cerita ataupun tindakan kita yang bercerita. Ini ada tafsiran dua tafsiran. Mungkin mulut kita sendiri ceritalah, alhamdulillah baru je dapat pangkat. Tapi bukanlah bangga, kena ceritalah dengan orang. Ataupun tak perlu cakaplah, buat penuri selamat, penuri apa ni, penuri kesyukuran, tak bagi tahu pun. Seminggu lepas tu baru tahu, rupanya naik pangkat. Nampak? Itu tanda kesyukuran juga. Ya, tanda fahaddits juga. Banyaklah contoh-contoh lainnya. Baik, kita lihat satu persatu tentang surah ini. Pertama, surah ini mengandungi tadi 11 ayat. Bermula daripada waktuha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita melihat kepada banyak surah-surah, ayat-ayat yang dimulai dengan qasam, dengan sumpah. Seperti sebelum ni kan, sebelum ni wattin, wattini wazzaitun, demi buah tin dan zaitun. Sudah saya uraikan juga sebelum ni. Tentulah ada hikmat dan kepentingan buah tin dan zaitun. Jadi dua jenis buah ini mempunyai protein yang sangat tinggi. Itu dilihat dari sudut protein lah. Kalau dari sudut kepentingan pemakanan di negara-negara Arab, buah tin dan zaitun ni memang menjadi kebun zaitun tu kan macam ladang kita kelapa sawit. Sebaik dah pergi. Kalau tak pergi tak tengok juga. Pergi naik bas panjang perjalanan tu tengok buah tin dari Syria ke Jordan. Ya Allah, ladang buah tin dia, buah zaitun dia. Buah zaitun, setiap makanan-makanan dalam masyarakat Arab, budaya Arab ni, buah tin tu dibuat macam kita beras lah. Beras kita boleh buat tepung, boleh buat apa tu, kuih, boleh buat kari pap, boleh macam-macam kan daripada beras tu. Jadi dalam masyarakat Arab, buah tin dan zaitun tu pun boleh buat begitu juga. Kisar menjadi tepung dan dibuat macam-macam juga. Itu menunjukkan kepentingannya. Oleh kerana
padi tak ada di tanah Arab, jadi tak keluarlah padi. Kalau ada padi zaman Nabi lah agaknya, mungkin padi lekuk turun. Ayat berbentuk itu bersumpah dengan padi. Tapi tak ada. Kalau tidak, tenganga pula orang Arab pun tak tahu, tak kenal padi. Kan? Itu bersabarnya. Ada orang tanya, kenapa Quran tak turun dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu kan senang faham. Turun dalam bahasa Arab. Kalau turun dalam bahasa Melayu lagi lah Arab tak faham. Kan? Itu kemunasabahannya. Dilihat dari sudut logik lah. Bukan itu saja. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun secara jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Afala ta'qilun? Adakah kamu berpikir? Apakah kamu mau menyelidiki kenapa Al-Quran itu dalam bahasa Arab? Rumput bahasa Arab itu ada punya hikmat dan kebesaran juga kan? Selain Al-Quran itu bahasa Al-Quran, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga bahasa di surga besok rupa-rupanya. Otomatik lah besok tahu bahasa Arab. Tak payah belajar sekarang. Ya, kalau masuk surga kan? Mudah-mudahan gitulah. Kalau tahu bahasa Arab dari sekarang, lagilah bagus. Di sana besok lagilah lancar, agaknya lah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu pagi. Jadi banyak ayat-ayat yang berbentuk sumpah ni kan. Wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha. Wasyamsi, Allah bersumpah dengan matahari. Wallaili idza yaghsha, Allah bersumpah dengan malam. Wal asri, Allah bersumpah dengan waktu asar. Jadi semua itu ada hikmat dan rahsia yang tersembunyi. Dengan duha ni, Allah bersumpah dengan waktu pagi. Memang kalau kita baca dalam tafsiran, banyak yang menguraikan tentang kelebihan waktu pagi ini. Di antaranya ialah waktu pagi adalah waktu bermulanya kehidupan. Di mana-mana negara pun kan waktu pagi tentulah selepas manusia rehat, selepas tidur. Dan pagi adalah waktu yang mula kita jaga dan waktu mula diri kita segar. Jadi sesuai dengan matahari itu keluar waktu pagi, matahari tidak keluar waktu petang. Jadi waktu matahari itu keluar, rupanya matahari itu pun mempunyai tenaga yang tersendiri untuk memberi kesegaran kepada manusia dan semua tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut itu saja pun kita boleh lihat betapa besarnya, pentingnya rahsia waktu pagi. Selain daripada pagi itulah bermulanya kita mencari kehidupan, dan oleh kerana itu kita jangan lupa mula-mula sekali waktu pagi itu adalah diisi dengan solat subuh. Solat subuh dulu. Bangun-bangun gosok gigi pun tidak akan terus masuk kereta. Apa hal? Solatlah dulu, mandi, solat dan tunaikan kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu ada juga ulama-ulama yang menguraikan tentang kepentingan waktu duha ni, sehingga di sana ada waktu yang khusus sunat sembahyang duha. Ini satu amalan yang sepatutnya kita pertingkatkan. Kalau boleh jangan lepaslah solat duha ni. Solat subuh dah bagus dah. Dah berjamaah lagi. Dapat berjamaah, bukan berjamaah di rumah, berjamaah di surau masjid lagi. Itu bagus dah. Tambah lagi dengan solat duha. Waktu duha adalah, ada yang mengatakan terbit saja matahari sudah mulalah waktu duha. Bahkan ada yang mengatakan di antara duha dengan isyraq, waktu isyraq itu benda yang sama. Itu solat duha itulah. Tapi ada juga ulama mengatakan yang dikatakan duha itu ialah daripada segala harilah, tribun matahari dan sampailah sebenarnya waktu duha itu waktunya panjang daripada terbit matahari
ataupun daripada segala tadi, sampailah sebelum masuk waktu zuhur. Masih sunat lagi sembahyang duha. Biasa sembahyang duha hari itu teringat, terlupa. Sampailah waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur baru teringat sembahyang duha gitu. Belum masuk zuhur lagi. Sembahyang usalli sunnat ad-duha rak'ataini lillahi ta'ala. Habis salam, Allahumma anna ad-duha duhauka wa baha bahauka wa quwwata quwwatuka wa asamata asamatuka. Panjangkan. Wa in ka rizqi bis samai fanzilhu, sekiranya rezeki aku ada di atas langit, ya Allah turunkanlah. Wa in kana fil ardi fakhrujhu, kalau ada di perut bumi keluarkanlah ya Allah. Bagus. Ini orang kaya yang syukur tak lepas salat duha. Banyak saya bertemu dengan orang-orang yang kaya, jutawan, yang ingat dengan waktu duha dia tak tinggal. Banyak saya jumpa lah. Kita ni sembahyang duha juga tapi tak kaya-kaya juga kan. Tu jangan menyalahkan Allah pula. Doa ni macam-macam ni. Ada doa kita mohon kepada Allah SWT hari ni dapat cash, dapat. Ada kita doa hari ni, minggu depan baru dapat. Ada doa hari ni, setahun baru dapat. Ada yang doa tak dapat-dapat, rupanya dekat meninggal baru dapat. Ada. Apa pun, jangan putus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selepas itu hendaklah kita bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha ikhtiar di tangan kita. Penentuannya Allah. Kita merancang, Allah menentukan, kan? Itu keimanan kita kepada rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan qada dan qadar. Jadi kita yakin dengan ketentuan yang Allah beri. Rezeki aku tentu Allah dah tentukan, tapi kita tahu ke rezeki kita? Tak tahu. Jadi usahalah. Tapi setelah usaha, ikhtiar, cari jalan supaya kita mempunyai harta, jangan lupa mestilah berdoa kepada Allah, dan akhir sekali bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasilnya mungkin sama ada cepat ke lambat ke. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah kan dalam Al-Quran. Orang siapa yang, kalau orang itu memohon kepada aku, sesungguhnya aku dekat dengan orang itu. Jadi jangan putus asa. Ini setengah orang tak dapat menyalahkan Allah SWT kan. Itu tak betul. Kita mestilah baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cerita duha tadi kan, paling kurang 2 rakaat salat duha. Paling banyak buatlah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 10 rakaat dah. Boleh dah salam sampai 10 rakaat. Biasa 2 rakaat. Ini tak ada rakaat langsung pula kan. Paling kurang 2 rakaat lah selepas waktu pagi. Tak dapat tadi, saya ni cerita terus terang. Kadang-kadang tak sempat juga pagi, sebelum zuhur buat. Pasal kita tahu waktu duha tu ada lagi. Sebelum zuhur pun ada lagi. Bila masuk zuhur tak ada lah dah doa tu. Yang penting jangan terlepas daripada sunat duha tu. Kemudian wal-laili iza sya, dan demi malam apabila sunyi. Sebelum ni sudah diuraikan maksud malam tu, kepentingan malam tu ada yang tersendiri juga. Dan jangan lupa bahawa dalam surah An-Naba juga ada menceritakan tentang malam itu adalah untuk rehat. Dalam surah Amma Yatasa'alun ayat 10, surah An-Naba, surah Amma Yatasa'alun. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, kata Allah. Pakaian itu apa? Pakaian itu sebagai selimut untuk rehat, untuk tidak
tidak sibuk, itu malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, lawannya, dan kami jadikan siang itu untuk kehidupan. Jadi malam itu rehatlah. Dan kita berusaha bekerja siang, malam rehat supaya dapat melaksanakan ibadat-ibadat yang lain. Itu tujuannya. Tapi kadang-kadang kita ni menyalahi sunnatullah kan. Bila menyalahi sunnatullah, itu yang akhirnya timbullah gejala-gejala yang macam-macam. Bila manusia menyalahi sunnatullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Allah meninggalkan kau ya Muhammad, wa ma qala, dan juga Allah tidak memarahi. Ini kenapa ayat ini berbentuk begini? Jadi ayat inilah yang menjadi asbabun nuzul kepada surah Ad-Duha. Menurut ahli tafsir, sebab turun ayat ini di antara ayat yang sebelum ini turun, agak lama wahyu tak turun. Ada ahli tafsir mengatakan, menghimpunkan surah-surah ayat-ayat yang turun sebelum ini sudah ada 10 surah turun. Dan ini adalah surah yang ke-11. Itu mengikut Quraisy Syihab di dalam tafsirnya. Dia petik dari pandangan-pandangan yang lain lah. Soal betul ke tidak, wallahu a'lam lah. Itu di antara kajian ya. Surah yang ke-11 turun. Surah yang pertama, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, wal qalam. Yang ketiga, Muddathir, dan seterusnya. Dan surah Ad-Duha ni ayat atau surah yang ke-11 turun. Di antara surah yang ke-10 dengan yang ke-11 ni lama tak turun. Ada yang mengatakan sampai 12 hari wahyu tak turun. Jadi bila tak turun, Rasulullah gelisah, rasa rindu dengan kenapa Allah tak beri wahyu. Ada yang mengatakan 40 hari wahyu tak turun. Bila tak turun gitu, maka berbagai-bagailah dakwaan daripada orang-orang Quraisy mengatakan, rasakan kawan kamu dah tak ada lagi dah. Maksud kawan kamu tu ialah malaikat Jibril. Menurut ahli tafsir, yang mengatakan gitu ialah isteri Abu Lahab, iaitu Ummu Jamil, yang mengatakan kepada Nabi Muhammad dan supaya Nabi Muhammad SAW merasa tersisih ya, sehingga Rasulullah pun rasa rindu dengan kenapa Al-Quran tak turun, wahyu tak turun. Bila mereka mendakwa begitu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, rasakan ni tentulah Allah dah marah kamu wahai Muhammad, Allah dah tinggalkan kamu, gitulah. Ini yang Allah jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sebenarnya Allah tidak meninggalkan kamu ya Muhammad, Allah tidak memarahi kamu ya Muhammad. Ini jawaban kepada dakwaan daripada orang-orang Quraisy Mekah, dan ada yang mengatakan daripada isteri Abu Lahab tadi. Jadi ini menjadi asbabun nuzul, sebab turun surah Ad-Duha. Bila mereka mengatakan begitu, terus turun surah ini, Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, kata Allah. Jadi menangkis tuduhan mereka yang mengatakan Allah telah meninggalkan Nabi SAW. Tapi kalau kita baca dalam tafsir, ada banyaklah pandangan-pandangan ulama tentang asbabun nuzul pada surah Ad-Duha ini. Seterusnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan hari akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada yang dulu. Yang kemudian lebih baik daripada yang dulu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan apa juga pemberian Tuhan engkau hendaklah kamu ridha. Saya lajukan. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah didapati engkau sebelum ini anak yatim, lalu Allah fa'awa, Allah melindungi. Memang kalau kita baca sejarah bagaimana Nabi SAW itu sejarahnya daripada yatim ni, daripada umur
dia umur dia berapa, 6 bulan, bapanya meninggal. Lepas tu selepas lahir, umur dia berapa tahun, ibunya pula Aminah meninggal pula, umur 8 tahun. Umur 12 tahun Abu Talib meninggal pula. Yatim betul. Yatim bukan yatim lagi, yatim piatu lagi. Jadi apabila Abu Talib meninggal, itulah yang menjadikan kafir Quraisy semakin mendapat peluang untuk mencaci, untuk menyeksa, dan juga akhirnya memulau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam awal, memang dia anak yatim, tetapi Allah tetap juga pelihara. Sekalipun dia dalam sejarahnya pernah memelihara kambing, tapi umur 25 tahun dia telah pun dipinang oleh Khadijah, seorang janda kaya. Daripada situ nampak fatardah, ya Muhammad, kamu kena fatardah, adalah redha. Seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada, dan dapati engkau ya Muhammad dhallan, tercari-cari ataupun bingung, fahada, kemudian Allah berikan petunjuk. Apa dia petunjuk? Itulah wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Kata Allah SWT, katakanlah olehmu ya Muhammad, innama ana basyarum, aku adalah manusia biasa. Mislukum, seperti kamu juga, manusia biasa seperti manusia lain juga. Tetapi yuha ilai, itu yang lebih. Tapi Allah beri wahyu kepada aku. Ilai, yuha ilayya, berikan wahyu kepada aku. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai, innama, ayat itu, ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Suratul Kahfi, ayat akhir sekali. Itu sebagai bukti bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa juga, tetapi lebihnya dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka dhallan fahada. Ini yang kita nak lihat nanti ayat ujung tu, hadis ni. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan didapati kamu juga sebelum ini adalah miskin, fa'aghna, lalu Allah berikan kecukupan. Itu tadi umur 25 tahun, akhirnya kahwin dengan seorang janda kaya. Janda kaya itu bukan janda sebarang janda, ya, janda yang sentiasa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, dialah orang yang paling hampir dan sentiasa memberi ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar. Ini ayat ni lain sikit bunyinya. Fa ammal yatim, habis cerita Nabi tadi, ya, cerita Nabi tadi habis. Fa ammal yatim fala taqhar, maka adalah anak-anak yatim itu janganlah kamu tengking dia, jangan herdik dia. Siapa anak yatim? Anak yatim itu ialah anak yang umurnya belum balik lagi. Kalau dah balik macam saya ni, tak ada bapa, janganlah kata yatim lagi. Kita dah tak ada bapa, bukan tak ada bapa, tak ada ibu bapa lagi. Yatim piatu, bukan. Kita ni bukan yatim piatu lagi. Yang belum balik tu yang anak yatim ataupun yatim piatu. Jadi pada anak-anak yatim ni, siapa yang fala taqhar ni? Siapa-siapa sajalah. Kalau anak yatim ni ada bapa tiri dia, bapa tiri kena jaga. Perlu dialah yang mendidik, dialah yang membantu, dialah yang menjaga, dialah yang membiayai. Ini bapa tiri. Sebab ini dia kahwin dengan janda yang punya anak
bawah umur anak yatim namanya. Ataupun tak kira lah sama ada dah kahwin ke belum, janda yang punya anak belum balik ni, pakcik dia, pakcik ni, anak buah yang yatim-yatim ni, kita kena jaga. Kamu ni dah lah bodoh, yatim lagi, nampak mengerdek dan menghina anak yatim. Jadi Allah SWT dengan tegas dalam ayat 9 ni, fala taqhar. Jadi larangan ini yang dikatakan larangan haram kita menengking anak yatim. Ya, an-nahyu yang dikatakan larangan litahrim, larangan haram bagi kita menengking anak yatim. Sepatutnya anak yatim lah belai. Kalau boleh, anak yatim itu bukan saja dijaga, bahkan dibantu lagi. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan, tak kira lah sama kita ada hubungan rapat ke tidak rapat ke dengan anak yatim, sangat baiklah kalau kita dapat membantu. Seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita baca dalam tafsir pun ada cerita-cerita dia, bahawa Nabi SAW itu memang kesukaan dia kepada anak-anak yatim. Bahkan ada cerita, bukankah Nabi itu ada nama isterinya Salmah kan? Ummu Salamah. Ummu Salamah tu, dia kahwin dengan Ummu Salamah tu seorang janda, dan janda tu mempunyai anak kecil-kecil. Kerana kematian suaminya dalam peperangan Mu'tah, maka Rasulullah SAW kesian dengan anak-anak si Salmah ni. Rasulullah jaga anak yatim ni dan kahwin dengan Ummu Salamah. Dalam tafsir itu, di antara bukti bahawa Nabi SAW menjaga dan suka dengan anak-anak yatim. Bahkan bukan itu saja, kalau kita baca kisah dalam kisah-kisah yang lain pun, sehingga Rasulullah SAW suka dengan anak yatim ni. Bahkan pada hari raya pun Rasulullah menganggap mereka ni adalah anak-anak Rasulullah SAW sendiri. Jadi begitulah menjadi pengajaran kepada kita dengan anak-anak yatim. Janganlah kita menengking ataupun mengherdik. Kamu paksa, sini terjemahnya, jangan kamu paksa. Taqhar ni hina, jangan hina. Jangan kamu hina. Kemudian ayat yang ke-11, yang ke-10, wa ammas ila fala tanhar, dan ada pun orang-orang yang meminta, orang minta ni biasa minta sedekah lah. Fala tanhar, jangan kamu tengking. Ini datang dari mana ni? Oh, dalam miskin, jangan. Kita tak ada duit nak bagi ni, diam je lah. Kita maaflah. Datang ke masjid, kita maghrib mana lah buat duit kan? Biasalah tu, pergi ke surau waktu maghrib isyak ni memang tak bawa apa pun. Maghrib datang, kalau zuhur siang-siang tu adalah dompet, bolehlah bagi paling kurang RM1 kan. Tapi pengalaman kita lah dengan orang yang minta ni macam-macam kan. Tak tahulah di surau kita ni pun, saya di masjid tu, ya Allah, macam-macam. Yang tertipu pun banyak. Kalau nak cerita satu kuliah boleh. Cerita orang minta ni. Tapi itulah, saya yang jadi nazir malam, jadi nazir ni lah, buat keputusan ni. Bab inilah yang paling berat sekali. Ini teringat kepala tanhar ni. Nak tolak takut betul. Semua keputusan kat saya juga, Allahu Akbar. Memang kena tanya nazir. Orang ni, tanya nazir boleh ke tidak. Jadi macam mana nak buat keputusan? Paksalah selidik, tengok ada surat ke tak, ada kebenaran ke tidak, apa semua tidak. Kita tengok-tengok juga. Namun kita jangan wala tanhar, jangan. Sekali ke pun mu'allaq ke apa ke. Pernah, mungkin saya pernah juga cerita beberapa cerita lah yang tertipu ni.
Termasuklah budak yang nak melanjutkan pelajaran pun pernah 2-3 kali tertipu. Lainlah, kita kenal. Yang kenal itu bagi. Yang tak kenal bagi. Ini tak kenal. Datang, nak minta nak melanjutkan pelajaran, tengok sijil. Oh, cantik, mumtaz. Saya pun umumlah, tuan-tuan, ini budak ni bagus. Tengok keputusannya. Kita pun kempen kan, 1000 dapat sekali kutip. Saya pun janji dengan budak-budak ni tak ada surat lagi, belum pun lagi. Dia kata nak melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Betul. Itu pun sokonglah Universiti Al-Azhar. Rupanya sijilnya fotostat tipu juga. Mana tahu bila dia sampai katanya sampai ke India, sangkut ke India. Bukan dia yang telefon, orang perantaraan sini telefon lagi ke saya, ni keputusan wang dia rupanya kewangannya hanya sampai ke India. Cuma sampai ke India pula kan share. Mulalah. Habis itu saya tak jawab. Saya janji, saya kata kamu kalau dah sampai ke Mesir besok, tolong emailkan surat tawaran. Ada tawaran kan? Surat tawaran masuk sebagai, kalau perlu dibantu, kita boleh bacakan lagi ni, dah dapat tawaran ni, belum dapat beasiswa, belum boleh bantu lagi. Sampai ke India tadi dah putus. Tiba orang perantaraan sini, kita tak percaya dah. Lepas tu selang sebulan lepas tu ada lagi laporan daripada sini juga, dah sampai ke Mesir. Tak cukup pula perbelanjaannya, beli kitab lah, itulah, inilah. Tak masuk ke tidak? Rupanya tak betul. Bila dah cerita-cerita ni, ada jamaah yang selidik budak ni rupanya sebelum pergi. Dia kata habis. Ada jemaah kita selidik budak ni, baca ayat ni, sambung, tak boleh sambung pun. Itu yang kita akhirnya daripada cerita sana cerita sini, jemaah sana jemaah sini, dapatlah satu kesimpulan, tak betul orang ni. Ni minta ni. Jadi mau tak mau terpaksalah diselidik-selidik. Belum lagi cerita yang sakit buah pinggang lah, nak bedah lah, ni sakit jantung lah, kutip 1000 dapat. Ni Dr. Bidin biasa di masjid, tahulah ya, kita umumkan derma dapat 1000 dapat. Rupa-rupanya datang maghrib masa yang lain, lepas tu merokok budak ni. Ada jemaah kita tangkap merokok. Kamu bulan sudah minta sini kan? Kata sakit jantung. Ribet. Soal punya selidik punya tak betul menipu. Ustaz Idris tangkap, kali yang kedua tu tangkap, dia lari tangkap, kira 2000 dapat. Cerita Ustaz Idris. Masa tu saya tak ada, Ustaz Idris tangkap budak ni, ambil balik 2000 tadi. Dah marah tak ada kan? Ambil balik 2000 ni. Lepas tu saya kata ambil kan? Kata Ustaz dia, saya kesian juga, bagilah 200. Bagi juga 200. Dapat juga dia. Selang seminggu lepas tu budak yang mengaku sakit jantung tadi, yang merokok tadi, yang tangkap merokok ni Haji Nordin kan selalu yang tangkap budak ni merokok tu. Seminggu lepas tu ada dekat Masjid Salihin pula minta juga. Allah Akbar. Rupanya budak ni dah jadi tak betul. Kita lapor polis pun dah tak tahu nak buat apa dah budak ni. Kita diminta sana ni. Ni cerita yang menipu. Banyak yang menipu ni. Tiap-tiap hari ada orang datang. Surau kurang sikit kot. Masjid tu tiap-tiap hari. Jadi mau tak mau kena selidik. Saya teringat ayat ni betul ke tak betul, takut juga tu yang wa ammas ila fala tanhar, tapi jangan kita herdiklah. Saya ingat tuan-tuan, kalau saya minta maaf lah bagi pihak masjid ya, sebab awal Cik Ayub tu sangat kasar. Kasar memang. Bukanlah kasar, maknanya dia apa ya, dia punya keras sikit lah, dia punya bahasa. Kalau yang minta-minta ni memang dia tengking awal-awal lah. Kalau tak ada surat tegas, pengawal tu Ayub. Tapi kadang-kadang jemaah pun ada juga komplain juga, minta patutlah orang masjid sini. Habis dia pengawal kan, sesuai ada pengawal.
Tapi saya ingatkan juga, pertama orang parking lintang, macam-macam lintang kan, mengawal tau lah, mestilah dia marah. Orang ni nak keluar tiba bagi surat pada ustaz mengumumkan kereta nombor sekian-sekian menghalang orang. Ini menyusah. Jadi memang ya Allah. Jadi begitulah ya. Apapun sebagai kesimpulan, orang-orang yang meminta ni kita kena tengok-tengoklah. Termasuklah yang minta-minta yang tepi petrol pump dan sebagainya datang ke rumah. Ada kita orang kata husnuzan je lah, baik sangka je, tengok kiri kanan depan belakang atas bawah, okey lah, rasa-rasa RM1 pun jadilah. Kalau rasa betul RM10, kalau rasa soal jawab RM50, saya soal jawab dulu. Memang soal jawab dulu, tapi jangan tanhar jangan. Tapi soal jawab tidak salah, supaya kita tidak tertipu. Kita yang rasa tak sedap tu tertipu tu, selalu sangat tertipu. Itu yang tak tahu nak kata yang budak-budak yang keluar dalam surah apa kan, budak-budak yang di petrol pump minta-minta, kadang-kadang saya soal jawab juga. Akhirnya bagi jugalah soal jawab. Ni mesti sekolah kan, kamu tak sekolah kan, budak kan, mesti sekolah tak sekolah, cuti sekolah mana, sekolah di 9, sekolah Kedah kan, di 9 Kedah. Tu bagi-bagilah juga, tapi soal jawab dulu. Betul ke tidak, wallahu alam. Kita baik sangka je. Itu sebagai kesimpulan lah. Jadi apapun dengan cara yang baik, kita dengan akhlak yang baik, dengan sa'ila fala tanhar ni, orang minta kita jangan herdik dan tengking. Dan akhir sekali, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan segala nikmat-nikmat Tuhan engkau ya Muhammad, fahaddits, hendaklah kamu ceritakan. Di sini ceritakan ni ada dua. Ceritakan dengan mulut ya. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah baru saja dapat cucu. Syukurlah tu. Baru lama tunggu. 10 tahun, 20 tahun lah kita tak ada anak kan, dapat cucu. Satu kebanggaan tu, hadis. Bolehlah cerita. Alhamdulillah, tapi jangan lupa alhamdulillah. Jangan bangga dan bongkak takabur sudah. Tapi menceritakan dengan sahabat-sahabat kita yang lain sebagai tanda kita syukur dengan Allah, itu sesuai dengan ayat fahadis. Selain daripada fahadis dalam bentuk perbuatan. Perbuatan tu macam-macam lah. Dengan Allah SWT berikan kurniaan kepada kita, nikmat, harta, kekayaan dan sebagainya. Misalnya kita taja apa? Taja kenduri, taja pelajar, taja beasiswa. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Kita saja yang tahu. Atau budak yang kita taja saja yang tahu. Ini yang paling baik sekali. Yang penting kita menepati dengan hadis ini, dengan nikmat yang Allah SWT beri, sama ada nikmat itu berbentuk harta benda atau nikmat itu ada juga ilmu pengetahuan pun nikmat juga. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang Allah beri nikmat juga. Ilmu pengetahuan kena hadis juga. Jangan pengetahuan yang kita ada diam, simpan. Orang kata, orang ni alim, tapi alim sendiri. Ini tak hadis lah. Tapi jangan hadis bangga pula. Ni kat abang ini tak ada siapa lagi dah. Saya 3 PhD tu. 3 saya PhD. Allah Akbar. Ini hadis juga, tapi hadis yang tak betul. Itu na'udzubillah lah, jangan gitu kan. Tapi tak adalah contoh saja. Jadi sama-samalah kita mengambil pengajaran daripada surah Al-Duha ini. 11 ayat daripada surah ini sebenarnya surah yang selalu dah kita dengar imam baca. Selama ini dengar je lah. Sekarang dah dapat memberi pengertian. Bila sampai kepada ayat ini,
paling kurang teringatlah huraian-huraian ni kan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan segala nikmat-nikmat yang Tuhan engkau berikan, wahai Muhammad dan juga umatnya, fahaddits, hendaklah kamu bersyukur. Dalam pengertian yang umum ialah bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya sekadar itu saja bacaan kita surah-surah Al-Azim ni. InsyaAllah yang akan datang kita cari-cari yang lain lah kot. Mungkin tafsiran juga. Memang cara pendekatan saya bila baca tafsir ni, bacaan, tajwid sedikit, terjemah sikit dan tafsirannya ada. Sehingga orang kata 3M ke 4M ke 5M, tak kira lah. Yang penting bacaan kita dapat, kaedah tajwidnya dapat sikit, terjemahannya dapat, huraian dan tafsirannya pun dapat. Jadi peningkatan daripada boleh baca, boleh memahami, boleh menghurai dan juga mengamalkan daripada kepahaman kita daripada surah-surah yang kita baca. InsyaAllah akan datang kita carilah tafsiran surah-surah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladzina amanu wa 'amilus salihati Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillah.